Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ini adalah episod pertama bagi perbincangan modul Sains SPM Miasat 1. Jadi modul Sains SPM Miasat 1 merupakan modul daripada JPN Sabah. Jadi kita akan membincangkan bahagian yang pertama, iaitu tentang Section 1. Jadi Section 1 ni akan melibatkan 6 episod. Jadi hari ini cikgu mulakan dengan episod yang pertama. Okey, jadi jika sekiranya anda perlukan link bagi modul ini, sila lihat di description video ni, ada link dia ni. Okey. Cikgu mulakan terus dengan Section 1, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama berbunyi begini. Jadual menunjukkan kadar denyutan nadi dua orang murid, lelaki dan perempuan, selepas melakukan aktiviti fizikal. Murid perlu berada dalam keadaan rehat sebelum melakukan aktiviti seterusnya. Jadi diambillah kadar denyutan nadi ataupun BPM, beats per minute. Untuk lelaki adalah 68 dan untuk perempuan ialah 80. Okey, kita tengok macam mana kita mau dapatkan pemboleh ubah. Jadi sekiranya kita ada jadual, ada mudah sikit lah. Biasanya kita akan tengok yang di pertama sekali ialah kita punya murid kita. So itulah kita punya pemboleh ubah yang dimanipulasikan, iaitu kita sebut jantina. Jantina murid. Okey, yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas selalunya ialah apa yang benda yang kita kira. Dalam kes ni ialah kita kira kadar denyutan nadi. So itu kita punya pemboleh ubah bergerak balas. Kadar denyutan nadi. Dan pemboleh ubah yang dimalarkan kita tidak dapat cari. Jadi di dalam kita punya ni tidak ada direkod di sini, tapi kita boleh fikir sendirilah. Mesti sama ada kita punya aktiviti fizikal tu. Okey, aktiviti fizikal ni mesti samalah kan. Kita tidak boleh bagi aktiviti fizikal yang berbeza. Tidak boleh murid lelaki ni buat sukan yang lain, perempuan ni sukan yang lain. Semestinya dia akan ganggu kadar denyutan nadi itulah. So yang paling simple kita boleh kata jenis aktiviti fizikal. Jenis aktiviti fizikal. Okey, hipotesis. Dalam kes ni pun hipotesis ni ada masalah. Kita tidak boleh tulis semakin ataupun jika maka, sebab kita tidak ada kaitan ruang dengan masa. Kita tidak boleh kata semakin lelaki perempuan, tidak boleh lah. So kita tengok kita punya hasil kita, sebenarnya kita dapati bahawa yang paling senang ialah kadar denyutan nadi perempuan adalah lebih tinggi berbanding lelaki. Bolehlah, simple begitu. So kita punya habis perempuan mempunyai kadar denyutan nadi lebih tinggi berbanding lelaki. Paling simple sajalah. Okey, alright. Pemerhatian kita, apa yang kita nampak? Pemerhatian kita sebut. Kita kena sebutlah nilai yang kita dapat tu. Okey, kadar denyutan nadi murid lelaki ialah begitu. Kadar denyutan nadi murid lelaki ialah berapa tadi? 68. Kita ikut dia punya unit dia lah. Boleh kita gunakan unit ni sebab dia letak di kurungan tu. B M.
Okey, kita mau sebut dua-dua pun boleh, kita sebut antara satu pun boleh. Kita tengoklah markah kita lah. Kalau ini kita tengok markah kita bergantung kepada markah kita lah. Kita mau tulis dua-dua pun boleh juga. Kadar denyutan nadi lelaki ialah 68 dan kadar denyutan nadi bagi perempuan ialah 80. Boleh. Okey. So, inference. Jadi pemerhatian kita akan membawa kepada inference kita lah. Okey. Jadi bila kita fikir, inference kita ialah penjelasan kepada pemerhatian kita. So, kalau kita kata kita tengok perempuan lebih tinggi kan, kita mula dengan ayat tu lah. Okay, inference, apa yang kita nampak? Kadar denyutan nadi bagi perempuan lebih tinggi kerana kita fikir secara inilah, denyutan nadi ni ialah dipengaruhi oleh kadar denyutan jantung. Denyutan nadi tu yang kita boleh ukur lah. Tapi denyutan nadi ni datangnya daripada denyutan jantung. So kerana perempuan mempunyai kadar denyutan jantung yang lebih tinggi. Okay, alright. Simple saja. Alright. Dan last sekali ialah definisi secara operasi. Okay, definisi secara operasi ni memang selalu ada problem lah. So, definisi secara operasi ni ialah yang kita dapat jelaskan definisi berdasarkan eksperimen kita. So, mesti merujuk kepada eksperimen kita lah. So, kita punya ayat kita mesti kita mula dengan apa yang diminta, iaitu kadar denyutan nadi. So, kadar denyutan nadi, kita mula dengan itu ialah, kita ada perkataan ialah sana. Okey, ialah, kita tengok apa yang kita buat. Kadar denyutan nadi ialah sama ada 68 ataupun 80. So, kita boleh jelaskan kadar denyutan nadi ialah keadaan yang ditunjukkan ataupun diukur oleh murid lelaki. Okey, kadar denyutan nadi 68 BPM bagi murid lelaki. Ini contoh lah. Kalau mau tulis murid perempuan pun boleh juga. Yang penting kita nyatakan apa yang kita nampak dalam tu. So, perempuannya 80. So, kita tidak ada dia punya alat-alat pengukuran kan. Okay. So, kita sebut sajalah yang lelaki dan atau perempuan. Antara satu itulah lelaki dengan perempuan. Alright, soalan yang nombor 2 ni pula adalah hampir sama seperti soalan yang pertama tu. Jadi, kita tengok apa beza dia soalan pertama dan kedua tu. Macam lebih kurang sama saja kan? So, jenis aktiviti fizikal berbeza tu. So, kita punya pembuli ubah yang kita manipulasikan sudah berbeza. So, kita manipulasi jenis aktiviti fizikal. Bukan sudah kita ukur tu jantina kan, kita cek jantina. So, sekarang tapi kita punya bergerak balas masih juga sama juga kadar denyutan nadi. Okey, kita punya seminit. Okey. Dan hipotesis dia pun kita kena rujuk kepada dimanipulasi, ada satu lagi. Dimanipulasi sudah.
Bergerak belah sudah. Okey, yang dimalarkan. Dimalarkan, bolehlah kita tulis jantina. Sebab tadi tu kita tidak sebutkan. So mesti kita ukur ni remaja lelaki kan ni. Kita tidak boleh ubahlah. Kita tidak boleh tukar kepada perempuan. So kita boleh letak sini jantina. Jantina. Okey, jantina. Okey, hipotesis pula. Hipotesis sama macam tadi jugalah. Okey, sama macam tadi juga. Cuma kita boleh gunakan semakin sudah ni. Sebab berjalan dengan berlari kan. Mesti berjalan tu lebih lasak kan orang cakap kan. Atau lebih memerlukan tenaga kan. Berjalan ni kurang lasak kan. So jadi ini bergantung kepada ayat kamu sendirilah. Tidak kisahlah. Kalau ayat dalam skema dia kata semakin lasak aktiviti fizikal, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Okey, semakin lasak aktiviti fizikal, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Apa beza soalan ni? Kenapa soalan ni boleh kita guna semakin-semakin? Sebab kita boleh tengok aktiviti lasak dengan ni ada kaitan lah. Semakin laju berjalan kan, berjalan laju, berjalan perlahan kan, berlari dengan berjalan kan. Tapi kalau jantina tu perempuan lelaki kita tidak boleh buat. Semakin tu susah sikit lah kita mau buat ayat. Okey, tapi kalau ni dalam kes ni kita boleh buat semakin. So pemerhatian kita sama juga macam tadi. Kita sebut antara satu saja. Kadar denyutan nadi untuk berlari ialah 110. Jadi cikgu tidak payah tulis lah kan. Boleh kamu faham sudah kan macam tadi juga kan. Okey, dan kemudian pemerhatian lah. Kadar denyutan bagi aktiviti berlari ialah 110. Okey, bolehlah pemerhatian tu. So inference tu, lebih penting ni kita tengok inference. Apa inference yang kita boleh sebut? Kadar denyutan nadi seminit. Okay. Bagus kita lengkapkan je lah. Kadar denyutan nadi seminit bagi aktiviti berlari ialah 110 BPM. Denyutan seminit lah, beats per minute. So baru kita tulis inference lah, dia ada sambungan dia kan. So kita salin balik siap. Kadar denyutan nadi seminit bagi aktiviti berlari ialah 110 BPM. So kita sebut kerana apa sebabnya? Kita boleh ikut macam tadi juga. Kadar denyutan jantung meningkat. Ataupun kalau dalam skema dia kata aktiviti berlari semakin lasak. Okay. Alright. So definisi secara operasi. So definisi secara operasi macam tadi juga kadar denyutan nadi. So kita kena ikut eksperimen kita. So dari tadi tu kita ikut jantina. So sekarang ni pula ialah kita ikut aktiviti. So kita mulakan ayat kita dengan kadar denyutan nadi ialah, kita sebut macam mana kita dapat kadar denyutan nadi itu. Okey, ialah keadaan ataupun yang diukur oleh yang ditunjukkan oleh kadar denyutan nadi
110 BPM bagi aktiviti berlari. Okey, so ini memang tricky sikit lah. Kita buat beberapa soalan dan insyaAllah kamu boleh faham lah. Okey, kita kena buat beberapa dulu lah, baru kita boleh senang sikit kita mau faham. Apa dia sebenarnya DSO ni, definisi secara operasi ya. Kita kena rujuk kepada eksperimen kita. Apa maksud dia kadar penyutan nadi? So kita ada dua lah. Sama ada aktiviti itu adalah berlari ataupun berjalan. Nah, itu maksud dia tu lah. Alright, soalan yang ketiga pula, masih lagi di tingkatan 4, bab yang ke-6. Okay, Raja menunjukkan satu eksperimen untuk membandingkan kekuatan tulang padat dan tulang berongga. Jadi, tulang padat ni kita wakilkan dengan inilah, sama ada jenis batang tu kan. Okay, lepas tu kita tengok jumlah pemberat yang kita boleh letak. So, yang selepas kan. So, ini yang selepas ni dan ini yang sebelum. So, ini yang sebelum, di sebelah sini ialah yang selepas. So, kalau macam tu, yang dimanipulasikan itu, yang kita ubah-ubah awal tu, okay, sebelum kita dapatkan hasil eksperimen kita, itu yang dimanipulasikan. Kita boleh letak. Kalau jadual senang sikit. Kita ambil teruslah apa yang dijadual tu, jenis batang kaca. Okay, yang bergerak balas pula ialah jumlah pemberat sebelum batang kaca patah. So easier lah kalau kita tengok sajalah kalau dalam jadual tu. Yang penting kita tengok yang hasil dia tu ialah yang bergerak balas. Okey, seterusnya kita punya pemboleh ubah yang dimalarkan. Kita tengok daripada gambar kita tu. So dimalarkan jangan sebut radas kita jangan sebut apa radas kita tu. Tidak bolehlah kita sebut kaki retot. Okey. Kita boleh sebut kalau kita mau sebut ni batang kaca kita tu. Okay, tiup kaca tu kan, tiup kaca dengan rod kaca. Apa beza tiup kaca dengan rod kaca? So kalau dalam sains kan, tiup ni ada ni lah, ada rongga di dalam lah. Ada rongga di dalam. So maksud dia kita boleh masukkan apa-apa di dalam tu lah. So tiup lah. So kalau rod pula, rod tu ialah dia padat lah. So dia padat, dia tidak boleh ni. So ini tiup rod. So kalau macam tulang padat ni kita sebut ni lah rod lah. So berongga ni tiup lah. Ni berongga. Okey, so kalau kita perhatikan kan, panjang tiup lah, panjang tu lah, senang sikit lah kita letak panjang batang kaca, panjang batang kaca, dua-dua pun kaca, tapi satu tiup, satu rod. Okey, jadi kita tengok hipotesis pula pun kalau kita guna semakin macam tidak sesuai. Sama juga macam tadi tu soalan nombor 1 tu jantina. Kita tidak boleh kata semakin kan macam tidak sesuai kan. So kita guna siapa yang lebih kuat lah. So tiup kaca dia boleh tampung 7. So maksud dia lebih kuat lah. So tiup kaca lebih kuat berbanding rod rod kaca. So kenapa dia tiup lebih kuat? So itulah kan tulang kita macam umpama tulang manusia lah kan. Tulang manusia sebenarnya berongga. Sebab berongga tu dia ada struktur yang lebih kuat lah berbanding dia rod kaca. Okay. Pemerhatian kita, apa yang kita nampak.
So cerita antara satu lah, mau cerita dua-dua pun boleh. Ambil satu je lah. Tiup kaca boleh menampung 7 pemberat. Okay, senang saja. Tiup kaca boleh menampung sebanyak 7 pemberat. Sebelum patah. Okay, kenapa? Kenapa jadi begitu? Sebab dia lebih kuat lah kan? Itulah inference kita. Okay. Kerana lebih kuat kan? Tapi kita sebut apa kita nampak dulu. Tiup kaca. Okay, tiup kaca tiup kaca boleh menampung 7 pemberat. Kerana itu dia punya inference lah. Mesti ada kerana itulah. Okay, mesti ada kerana. Kerana tiup kaca lebih kuat. Kita sebut je kenapa dia boleh 7. Kenapa rod 5 saja. So ini teruslah kita sebut begitu. Okay, right. Last one. Definisi secara operasi. Sama juga macam tadi. Kekuatan tulang. So kekuatan, kita mula ayat kita ambil je. Kekuatan tulang ialah, terus kita sambung. Ialah, kita tengok macam mana kita cakap tulang itu kuat. Mesti dia boleh menampung lebih banyak pemberat. Tapi kita kaitkan dengan eksperimen yang kita buat sebab definisi secara operasi mesti berkaitan dengan eksperimen kita. So, kekuatan tulang ialah keadaan yang menyebabkan apa? Lebih banyak pemberat. Dapat digantung. Digantung pada batang kaca. Okey. So kalau mau jelaskan ni 7 pemberat bagi tiup kaca, 5 pemberat bagi rod kaca. So memang tulang yang berongga adalah lebih kuat berbanding tulang yang tidak berongga lah, tulang yang padat lah. Okay, alright. So ini soalan yang ketiga. Okay, soalan seterusnya, soalan yang keempat, masih lagi di bab yang keenam dan masih lagi kita kaji tentang berongga dan padat. Jadi sekarang ni kamu kena faham lah, yang berongga ni memang dia akan lebih kuat lah, sama macam tadi itulah rod kaca tu dengan tiup kaca tu. Okey, bila berongga lebih kuat, maka dia akan dapat tampung bilangan buku teks yang lebih tinggi lah. Alright. So jadi bila kita perhatikan soalan ni hampir sama seperti soalan nombor 3 tadi. So yang dimanipulasikan kita ambil sama seperti yang dalam jadual tu. Okay, kita tengok silinder. Tapi jangan sebut silinder saja, tambah perkataan tu jenis silinder. Okey, yang kedua yang bergerak balas, ikut saja dalam jadual tu. Kalau ada jadual sangat senang lah. Bilangan buku teks yang boleh disokong. Okay, alright. So jadi apa yang dibuat di sebenarnya ni, dia letak buku teks bahan atas tu meja tu kan. Jadi rupanya yang berongga ni dia boleh ni. Oh, dia tidak tulis mana satu model A, mana satu model B. Kita tulis sinilah, kita tambah sini A sebab berongga kan, so sini B ya. So jadi kalau macam tu yang dimalarkan, apa kita mau letak? Yang dimalarkan. So mesti tinggi dia mesti sama bahkan. Tinggi-tinggi dia ni kan tidak boleh satu tinggi satu rendah kan, nanti tidak adil lah kan eksperimen tu kan. Akan ada masalah kan. So kita boleh kata ketinggian silinder ataupun panjang silinder lah.
panjang silinder. Okey. So hipotesis sama juga macam tadi, soalan nombor 3 tu. Sebab berongga ni boleh tampung yang dengan lebih banyak, maka dia lebih kuat lah. Okey, kalau macam tu, okey, kita boleh kata silinder tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. So pemerhatian sama juga, cikgu tidak akan tulis, kamu salin balik saja. Silinder berongga dapat menyokong 15. Jadi tulis balik sajalah. Silinder berongga boleh menyokong 15 buku teks. Okey, kenapa? Apa sebab dia? Sebab lebih kuat lah kan? Lebih kuat. Tapi tuliskan dengan ayat yang lengkap lah. Ayat yang lengkap mesti kerana. Kita sambung pemerhatian dulu. Dan kemudian kita lengkapkan kerana lebih kuat. Okey, definisi last sekali ya. Definisi secara operasi pula. Jadi sama juga macam tadi juga DSO. Kita kena rujuk kepada eksperimen kita. So mulakan ayat kita dengan kekuatan tulang ialah, okay, kita ikut macam tadi juga ayat kita. Kekuatan tulang ialah keadaan yang menyebabkan bilangan buku teks yang boleh disokong oleh silinder. Sama ada silinder berongga ataupun silinder yang padat. So mesti kita rujuk kepada eksperimen kita apa-apa sekalipun. Sebab apa-apa sekalipun definisi secara operasi mesti tengok eksperimen apa yang kita buat tu. Dan apa maksud dia kekuatan tulang? Maksud dia tulang yang kuat ialah keadaan yang bilangan buku teks tu boleh disokong dengan banyak. Sebetulnya begitulah. Okay, alright. Alright, soalan yang seterusnya, soalan yang kelima ialah daripada bab 9, tingkatan 4 lagi masih. Raja menunjukkan eksperimen bagi mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dan logam tulin. So ini ada lain sikit lah dari tadi tu. So kita tengok, masih kita ada jadual. So jadual senang sikit dah cerita kita kalau kita ada jadualan. So kita ambil teruslah kan, kita pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas lah. Okay, senang sikit lah kalau kita ada jadual. So dimanipulasi ialah jenis blok dan yang bergerak balas ialah kedalaman lekuk. Yang penting kamu faham tu, kalau jadual tu ambil terus. Okay, pemboleh ubah yang dimalarkan. Tengok jadi raja tu, kalau dia ada raja lagi kan, lagi senang lah kita ada raja. Kita boleh kata pemberat lah. Pemberat. Jisim pemberat. Jangan cakap pemberat saja. Tentang apa pemberat tu perlu sama. Bentuk dia kah? Jisim ni dia punya ukuran dia 5 kilo lah. Dua-dua pun kena 5 kilo. Jadi dia turunkan. Dia tidak katakan ayat kan macam mana dia buatkan. So apa yang berlaku ialah pemberat tu akan jatuh, akan terkena pada bola keluli tu, dan kita tengok berapa dalam lekuk dia tu. So kita dapati bahawa kuprum tu lekuk dia lagi dalam berbanding gangsa. So gangsa dia tidak begitu dalam lah. So apa maksud dia? Mana satu yang keras kalau begini? Okay, mana satu yang keras? Ataupun sebelum tu kita tengok gangsa dengan kuprum. Kita kena faham alloy dengan logam tulin. Mana satu alloy, mana satu logam tulin. So gangsa kan. So gangsa ialah kita punya alloy. Alloy maksud dia sudah bercampur. Okay.
Gangsa ialah campuran. Okey, campuran beberapa logam. Okey, jadi gangsa ialah campuran antara kuprum dan juga timah. So, kuprum ialah dalam lebih kurang 88% lah. Dan timah ada lebih kurang bakinya ya, 12%. So, bila ada berlakunya campuran, logam tu akan jadi lebih keras. Maka kedalaman dia akan kurang lah, tidak berapa dalam lah. Okay, so hipotesis kita, mesti kita merujuk kepada apa eksperimen yang kita tengah buat ni. Kita tengah kaji kekerasan kan logam kan. So, kita boleh kata dari pemerhatian tu kita nampak lah. So, alloy lebih keras berbanding logam tulin. Okey, alright. Pemerhatian kita sebut je apa yang kita nampak. Kita mau sebut pasal alloy pun boleh. Kita mau sebut pasal kuprum pun boleh. Okey, terpulanglah. Cikgu ikut dalam skema. Kita kuprum lah. Kita sebut kuprum tu di atas kan. Kita sebut kedalaman lekuk blok kuprum ialah, kita tengok berapa kedalaman dia, 7 mm. So, jangan sebut sebabnya lah. Kita sebut pemerhatian, kita cakap je apa kita nampak. So, inference baru kita sebut sebabnya. Okay, kedalaman lekuk blok kuprum ialah 7 mm kerana kita tengok siapa lebih keras, siapa perbezaan kekerasan. Sebab alloy lebih keras kan. Kita sebut sajalah, lagi senang kan. Alloy lebih keras. Okay. So, definisi secara operasi bagi alloy. So, jadi kita ikut saja. Alloy ialah, okey, mana satu alloy? Alloy ialah gangsa kan? Alloy ialah gangsa. So, kalau kita ubah suai sikit, kalau dalam skema dia letak begini kan, kita ubah suai sikit. Cikgu tukar ni kepada gangsa. Cikgu tukar ni kepada 4 mm. Macam tu bagi senang sikit kita mau explain. Kedalaman lekuk bagi blok gangsa ialah 4 mm kerana alloy lebih keras. Macam tu lagi cantik kan ayat kita kan. Kita ubah sesuai sikit lah. Cikgu tukar daripada skema tu lah. Kalau kamu tengok skema dia bilang kuprum kan. Tak apa, kita tukar lah supaya cantik sikit ayat kita. Okay, sebab definisi secara operasi pun diminta alloy kan. So, kita tengok kedalaman lekuk alloy. So, alloy ialah bahan yang menyebabkan kedalaman lekuk alloy ni mana satu? Gangsa kan? So, gangsa ialah 4 lah. 4 mm pada blok. Kita punya blok apa tu? Yang menyebabkan kedalaman 4 mm pada blok. Okay, so maksud dia kedalaman blok alloy ni ialah 4 mm. So, kita sebutlah alloy ialah yang mendapat kedalaman lekuk 4 mm. So, mesti kita ikut eksperimen. Jangan kita bagi ayat definisi kita sendiri. Alloy ialah campuran bagi bahan. Jangan kita sebut begitu. So, alloy kita kena rujuk eksperimen kita juga. So, alloy ialah bahan yang menyebabkan kedalaman lekuk sebanyak 4 mm pada blok. Pada blok dia. So, kita tengok
Blok dia memang 4 lah kalau gangsa. So gangsa memang dia akan lebih keras lah. Sebab itu satu kelebihan kan. Kenapa kita perlukan alloy, sebab alloy ini lebih keras, dia akan tahan lebih lama lah. Alright. Baiklah, soalan yang terakhir untuk episod pertama ni ialah soalan nombor 6, iaitu daripada bab yang ke-9, masih lagi di tingkatan 4. Okay, Raja A menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji sifat ketahanan kakisan bagi alloy. Lepas 3 hari, keputusan diperolehi dalam Raja B. Okay, so ini Raja A ni sebelum dan Raja B ni selepas lah. Selepas 3 hari. Okay, so kakisan ni macam dia, kita ada kaitan dengan pengaratan lah, bagaimana besi itu tahan karat atau tidak. So kalau kita tengok kan gambar raja kita kan yang paku keluli tiada perubahan kan, tetapi yang paku besi pula dia ada pepejal perang. Maksudnya dia ada berlakunya pengaratan lah ataupun berlakunya kakisan. So di manipulasi ini tiada jadual. So kita kena ambil daripada gambar raja kita lah. So kita ada keluli dengan besi. Kita ubah sesuai jenis paku tu kan. Paling senang lah jenis paku. So apa yang berlaku selepas 3 hari? Kita tengok kehadiran karat bahkan tu kan. Kehadiran karat pada paku. Sebab kita tengok selepas apa yang kita nampak, ada pepejal perang. So dimalarkan pula, ni banyak benda kita boleh letak lah. Yang kita nampak mungkin jangan sebut tabung uji ya. Tidak boleh sebut ni raja-raja kita. Kita tengok air kita hampir sama kan semua. Okay, so kita boleh sebut isi padu air lah, paling senang lah. Isi padu air. Air apa dia guna? Air suling. Alright, isi padu air suling. Ataupun bilangan hari pun boleh, sebab dua-dua pun 3 hari kan. Dah boleh lah yang keluli ni 5 hari, paku besi ni 4 hari. Mesti sama juga kan. Bilangan hari pun boleh. Okay, hipotesis dalam kes ni kita fikir semakin pun tidak boleh pakai kan. Semakin paku besi tidak boleh. Semakin tidak boleh, tidak ngam. So kita boleh, yang paling simple lah, kita kena tengok kita punya jenis bahan yang kita ada ni. Mesti ni ada kaitan dengan soalan 5 tadi tu. Alloy dengan logam tulin. So besi ni adalah logam tulin. So keluli ni sebenarnya adalah alloy. Dia ada tambahan sedikit. Dia ada besi juga. Dan kita tambah sedikit, karbon. Sangat sedikit lah. 0.5% saja. 0.5%. So ini 99.5 lah, ada sedikit. Kita tambah sedikit karbon. Okay, so hipotesis kita, mana satu yang lebih tahan? Tahan apa? Tahan kakisan. Kita ikut ayat yang dalam soalan kita tu lah. So alloy, memang alloy lah, tidak berkarat kan. Alloy lebih tahan kakisan berbanding logam tulin. Okay, alright. So jadi pemerhatian kita pun kita sebut je apa kita nampak. Ada pepejal perang kan, bagus kita sebut ni lah. Terdapat pepejal perang pada paku besi selepas 3 hari. Paling simple lah, kita sebut apa yang kita nampak lah. So pemerhatian, terdapat pepejal perang pada paku besi selepas 3 hari. Okey, pemerhatian apa yang kita nampak. Jangan sebagai tahu sebab dia. Sebabnya di sini inference. So terdapat pepejal perang pada paku besi selepas
3 hari kerana so dia tidak tahan lah, dia senang berkarat kan. So logam tulin tidak tahan kakisan. Tidak tahan kakisan ni maksudnya senang berkarat. Okey. Yang terakhir, definisi secara operasi bagi alloy. Apa maksud dia alloy? Mengikut eksperimen kita tengok alloy ni tidak ada perubahan kan? Maksud dia tahan kakisan. Tapi kita jangan sebut begitu. Kita sebut apa yang kita nampak dalam eksperimen kita. Alloy ialah memang betul lah dia tahan kakisan, tapi kita kena sebut apa yang kita nampak. So, alloy ialah bahan yang ditunjukkan oleh keadaan mana satu? Paku keluli lah kan, sebab dia alloy kan. Paku keluli selepas yang tidak berkarat lah. Paku keluli yang tidak berkarat selepas 3 hari. Okey, alright, selesai soalan yang ke-6. Jadi selesailah episod yang pertama. Maka habislah kita punya ni. Kita akan cikgu akan bagi lagi rakaman yang kedua pada minggu hadapan. Jadi kalau yang belum siapkan, tolong siapkan lah. Nombor 1 sehingga nombor 6. Jadi episod ni akan berlangsung selama 6 episod lah. Cikgu akan buat sebanyak 6 set video. Jadi untuk supaya kamu boleh faham tentang macam mana kita mendapatkan maklumat daripada eksperimen kita lah. So ini soalan ni bila kita jumpa ni sebenarnya sangat mudah lah. Lama-lama kita buat kamu akan faham lah. Okay, alright. So itu dia. Sekian. Terima kasih.